Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fallahu mawjudun. Nah, kita baru nak masuk membilang sifat 20 lah ni. Pada pertemuan yang lepasnya kita telah pun sebut tentang iman secara ijmali. Nah, wajib dulu kita i'tikad bahawasanya Allah Ta'ala tu zat yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak boleh dibilang berapa banyaknya, dan hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui berapa bilangannya. Maka hari ininya kita nak masuk menyatakan sifat-sifat yang wajib diketahui dengan secara tafsili, mana secara satu persatu. Kalau dalam kitab tuan-tuan semua tu pada muka surat 16 muka surat 16 dah, kata dianya fallahu mawjudun ay idza aradta ma'rifatal 'ishrina sifatan fa aqulu laka Allahu mawjudun ila akhiriha. Jadi fa pada kata fallahu tu ialah fa, dia panggil fa fasihah. Nah, fa yang nak menyatakan seolah-olahnya ada soalan yang ditakdirkan. Karena sebelum ni dia kata wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Sebelum ni dia sebut dah sifat 20 tu, 20 sifat tu. Jadi seolah-olahnya ada orang tanya kepada nazim, pengarang kitab nazam ni, seolah-olahnya dia tanya apakah dia 20 sifat tu hai nazim. Lalu nazim pun jawab, idza aradta ma'rifatal 'ishrina sifatan
Apabila menghendakilah oleh engkau mengenal akan 20 sifat tersebut, fa aqulu laka, maka aku pun kata kepada engkau, Allahu maujudun, Allah itu ialah maujud. Maujud dengan makna wujud. Nah, maujud tu isim maf'ul tapi dengan makna wujud. Bukan Allah yang diada-adakan, bukan. Kerana maujud tu makna yang diada. Nah, bukan makna yang diada sini, yang ada. Gitu. Nah, Allah Taala maujud, yakni wujud. Gitu. Maujud dengan makna wujud. Kenapa bila sifat wujud dulu ni? Bila sifat wujud dulu ni, supaya apa? Supaya orang panggil munasabah pada akal kitanya, belum daripada kita nak mengetahui sifat-sifat lain, biar cerak, biar yakin dulu kata ada ke tidak. Gitu. Allah tu ada ke tidak? Kau duk bila hak lain gitu begini sifatnya tu betul tak ada saja. Nah, macam orang lah duk cerita kata mamak tu baik, berjuru, dermawan, murah hati. Mamak mana? Tahu mamak mana? Ada ke tak tahu? Oh, saja duk dengar tadi sia-sia. Nah, biar cerak dulu mamak tu ada ke tak? Kalau ada barulah kita bila sifat dia hak lain. Gitu. Nah, jadi Allah Ta'ala tu ada ke tak? Nah, ada ke tidak dulu? Tu nak cara zat Tuhan tu ada ke tidak dulu? Maka sebab tu munasabahnya dibilakan wujud dulu. Kalau kita belak dalam Quran tu tak ada dalam Quran Allah Ta'ala cerita kata Allah Ta'ala bersifat dengan wujud tu tak ada. Tak ada satu ayat Quran pun Allah Ta'ala kata innallaha ta'ala yattasifu bisifatil wujud. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu bersifat dengan ada. Tak ada gitu. Tak ada dalam Quran lagu tu. Apabila tak ada dalam Quran, bid'ah je dia. Ni orang panggil bijaknya, orang panggil alim ulama kita. Bukan makna tak sebut dalam Quran secara mutabaqah tu terus jadi tak ada. Nah, bila Allah Ta'ala cerita kana ghafurur rahimah, innallaha azizun hakim, innallaha sami'un alim, innallaha basirum bima ta'malun. Contoh banyak bagai-bagai ayat Allah Ta'ala cerita kata dia tu bersifat begitu begini begitu begini. Berarti dia tu ada. Kata. Itu dia faham dengan secara dilalah iltizamiyah. Dia faham dengan secara lazim. Tu. Maka kerana itulah dia bila wujud dulu. Nah, sebab tu dia kata dalam kitab hak kita duk pegang tu, Allah Ta'ala adalah Tuhan yang wajib kita sembah, itu pasti ada. Allah Ta'ala ada tanpa ada perantara sesuatu, dan tanda anda wujud dan tanpa ada yang mewujudkan Allah Ta'ala. Artinya ini nak cerita kata bahawasanya ada Allah Ta'ala tu wajibal wujud. Jadi ada tu sendiri kalimah yang mustarak. Mana kalimah yang bersekutu, kita pun panggil kita ada. Makhluk ni ada ke tak? Ada. Allah Ta'ala ada tak? Ada. Jadi samalah ada Allah dengan ada kita gitu Ada Allah ada, kita pun ada. Di sinilah orang panggil hak wajib kita kena tahu makna ada Allah Ta'ala tu. Ada Allah Ta'ala tu wajibal wujud. Apa wajibal wujud? Mana ada Allah, tak terima nak kata tak ada. Tak terima tak ada yang dahulu, dan tak terima ada dia tu dihubungi oleh tiada. Itu dah. Ada pun ada kita ni. Ada juga, bukan kata tak ada. Yang kata kita ni tak ada. Jadi saufasta'iyah pula. Fuk-fuk falsafah. Fuk-fuk falsafah kata kita semua ni tak ada ni. Bayangan saja. Bayang saja. Bukan dia ada sungguh. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, makhluk ni ada kerana Allah Ta'ala yang menjadi. Bila sebut kata menjadi, makna ijad. Min adamin ila wujudin. Daripada tidak ada kepada ada. Bermakna makhluk ni ada tak? Ada. Dah sama dengan Allah Ta'ala. Dah Allah Ta'ala pun ada. Tak sama. Kerana ada kita tu diadakan oleh Allah Ta'ala yang maha ada. Itu ni. Ada kita tu mari kok tak ada. Ada kita tu ada permulaan bagi ada.
Ada surat beranak bagi ada mudah. Nah, tu belum daripada tahun sekian-sekian kita dilahirkan oleh ibu kita, ada tak? Tak ada. Jadi ada kita tu ada ada permulaan tak? Ada permulaan bagi ada. Maka ada kita tu didahului oleh tiada. Kemudian duk ada sekarang ni. Ada esok ada, lusa ada. Sambil-sambil ada ni terima ke tak dihubungi oleh tiada? Terima. Tu orang panggil adamul lahik. Tadi adamus sabiq. Dulunya terdahulu kita tak ada. Nah, didahului oleh tiada. Kemudian ada kita tu dihubungi oleh tiada. Dia panggil adamul lahik. Dihubungi oleh tiada. Boleh dihubungi oleh tiada. Orang pergi ke pondok ambo tanya, ustaz ada ke tak? Ustaz tak ada. Pergi kuliah. Terima tak ada. Nah, terima nak kata tak ada. Nah, ataupun satu masa nanti ustaz tu ada gitu. Ustaz tu lama dah meninggal dunia, tak ada dah. Tak ada. Ustaz lain lah, bukan ambo. Nak hidup lama lagi. Nah, terima tak nak kata tak ada? Terima. Tak ada belak. Tu ada kita ni terima tak ada, itu dia panggil mumkinul wujud. Harus ada, harus tiada. Jadi sama dah ada kita dengan ada Allah Ta'ala? Tak sama. Makna ni hak jadi lama sikit ngaji sifat 20 tu. Nah, kalau kira sekejap jaduk bilik wujud kita waqa'un khalaqah qiyamun minasyi wa hadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama pasal kala. 13 sifat. Atas kau ya rajih ni. Atas kau ya masyhur, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cukup 20. Habis semalam tak ada siapa. Baru minit ya. Tapi yang jadi lama ni kerana kita nak tahu makna daripada lafaz. Wujud Arab. Terjemah Melayu ada. Makna dia apa? Itu makna dia kita kena. Ada pun wujud Arab terjemah Melayu tu alih bahasa baru. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab ke Melayu. Arab kata wujud, Melayu kata ada. Ma yu'na minal lafzi ada. Apakah yang dikehendak dengan lafaz ada tu? Tu makna tu. Kehendak dengan lafaz ada pada Allah Ta'ala ialah ada tak terima tak ada. Gitu Ada yang ternafi tiada, ternafi tidak ada yang dahulu, dia panggil adamus sabiq. Ternafi ada Allah Ta'ala boleh berhubung dengan tiada, ternafi adamul lahik. Orang panggil ada Allah Ta'ala lagu tu panggil apa? Wajibal wujud. Zat yang mesti ada, tak terima nak kata tak ada. Itu habis. Pada kita ada kita terima tak ada yang dahulu, dan terima ada kita dihubungi oleh tiada. Ada kita panggil apa? Mumkinul wujud. Harus ada. Bila harus ada, harus tiada. Allah Ta'ala tak terima kok sebelah tak ada. Ada semata-mata. Itu dia panggil wajibal wujud. Itu dah. Kemudiannya kita sebelum nak masuk mengaji hak payah sikit, kita sebut lalu hak fardu ainnya berapa. Jadi ada Allah apa kita nak i'tikad mesti, sungguh, sengati. Itu dia panggil wujubul wajib. Ada Allah tu wajib, mesti, sungguh, sengati, itu dia panggil wujubul wajib. Ada Allah lawannya tiada Allah. Tiada Allah apa kita nak i'tikad? Tentu tidak. Tiada Allah tu mustahil. Yang kita nak i'tikad tu tentu tidak. Istihalatul mustahil. Jadi tentu tidak istihalah. Tiada Allah mustahil. Jadi istihalatul mustahil. Itu kita nak pergi benda ni. Jadi kita mengaji sifat 20 ni wujubul wajib, istihalatul mustahil. Mesti Allah ada. Dia panggil wujubul wajib. Ada Allah wajib, mesti tadi itu wujub. Lawan dia tentu tidak, tiada Allah. Dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Tentu tidak tiada Allah. Atau fi makna al-adam. Mana fi makna al-adam? Pada makna tiada. Ada tapi pada makna tiada. Seperti ada kita. Ada kita yang terkapit dengan dua tak ada. Pas sambil-sambil tu terima nak kata tak ada. Ini orang panggil pada makna tak ada hakikatnya. Walaupun dipanggil ada.
Tapi kira-kira hakikatnya ada kita tu majazi saja, pinjaman saja. Diadakan. Bukan ada dengan sendiri, tidak. Tu bukan ada dengan sendiri. Diadakan oleh Allah Ta'ala. Maka ada dengan makna apa dia panggil tadi? Tidak ada satu hal, kemudian ada pada makna tak ada pun Allah Ta'ala tentu tidak. Dua-dua ada. Jadi Allah Ta'ala mesti ada, tentu tidak dia tak ada, atau ada pada makna tak ada. Dah tu ni. Tu dah gitu. Allah Ta'ala mesti zatnya ada, lawannya tiada Allah Ta'ala, tentu tidak tiada Allah Ta'ala, dan tentu tidak juga Allah Ta'ala tu ada pada makna tak ada. Mana ada pada makna tak ada? Seperti ada kita, mungkinul wujud. Mana ada Allah Ta'ala, ada permulaan bagi ada yang mengadakan dia. Kemudian ada dia tu pula harus dihubungi oleh tiada. Itu semua ada yang pada makna tak ada. Orang panggil ada mungkinul wujud. Harus ada, harus tiada. Mustahil ala Allah. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang mana? Alam ini. Itu dalil. Mudah ya dalil itu ni. Tak ada duk payah mana. Dalil Allah Ta'ala mesti ada mana? Alam ni. Mana alam ni menunjuk kata Allah Ta'ala mesti ada. Dah. Baharu alam ini menunjukkan mesti ada yang membaharukan dia. Gitu. Alam ni berubah tak? Berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ni berubah. Kita nampak dengan mata kepala sendiri. Pagi, petang, siang, malam, hujan, panas, kemarau, banjir. Nah tu ni. Berubah tak? Berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Sama juga budak-budak kita jumpa tepi jalan ke, baby bayi hok orang buang tu. Walau kita tak tahu surat beranak dia lahir tanggal berapa. Tapi kita tahu kata budak ni mesti baru. Mesti baharu. Kenapa? Karena dia akan berubah. Kau sama je umur sebulan dengan umur 10 tahun. Sama tubuh. Gitu juga. Ni baby umur berapa? 40 tahun dah. 40 tahun baby lagi. Tak nak sabar. Mesti dah berubah. Betul tak? Itu. Walau kita tak tahu surat beranak dia tanggal berapa dia lahir pun ada mula bagi ada ke tak. Sahabat kita boleh yakin kata dia ada permulaan bagi ada. Kenapa? Berubah. Jadi al-alamu mutaghayyir. Alam ni berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadis. Tiap-tiap yang berubah tu pasti baru. Maka benda baru ni dengan makna apa? Benda ada mula bagi ada dan terima perubahan. Itu makna baru. Baru dalam istilah ilmu usuluddin ni ialah baru ada mula bagi ada dan terima perubahan. Bukan baru lawan bagi buruk, bukan. Kita duk cakap kereta baru, motor baru, hak tu baru istilah kita, baru lawan bagi buruk. Bukan mana tu, bukan. Benda buruk pun baru di sisi ilmu usuluddin ni, ilmu akidah ni. Kenapa? Benda buruk pun ada permulaan bagi ada. Maka benda buruk tu baru tak? Baru di sisi istilah ilmu usuluddin. Sudah. Baru juga. Kenapa? Ada permulaan bagi ada. Ada permulaan bagi ada. Jadi baru. Kalau gitu al-alamu hadisun. Alam ni baru. Alam ni ada permulaan bagi ada dan terima perubahan. Wa kullu hadisin, dan tiap-tiap benda baru tu fala buddalahu sani'un. Tak dapat tidak ada baginya sang pencipta. Gitu kan. Jadi kalau sang pencipta tu seperti alam ni juga, bagaimana dia nak mencipta alam ni? Dia pun sama baru dengan alam ni juga. Sama ada mula bagi ada. Sama ada yang mengadakan dia juga. Tak mungkin dia boleh mengadakan alam ni. Mesti dia juga diadakan, diciptakan. Kalau itu mestilah yang mengadakan alam ni itu tidak ada permulaan bagi ada. Ada dia tu mesti selama-lamanya. Dialah orang panggil Tuhan. Dia orang panggil Tuhan. Kalau tidak lagu tu orang tak panggil Tuhan. Orang panggil makhluk. Makhluk. Benda kena jadi. Jadi kalau Allah Ta'ala tak ada permulaan bagi ada, dengan makna mungkinul wujud, tidak wajibal wujud, bermakna ada Allah Ta'ala tu makhluk.
Allah Ta'ala tu makhluk. Mana kena jadi? Diciptakan oleh orang lain. Orang lain itulah Tuhan yang sebenar pula ya. Tu tengok. Tu. Maka sah tak lagu tu? Tak sah. Kenapa kalau orang lain pula Tuhan? Allah Ta'ala mengaku Tuhan. Pas orang lain pula mengaku Tuhan juga. Sama pada dakwah. Bermakna ada juga orang yang mengadakan Tuhan yang menjadikan Allah Ta'ala tadi. Siapa pula yang menjadikan dia? Wa imma Allah menjadikan orang yang menjadikan Allah, ataupun ada lagi orang yang menjadikan orang yang menjadikan Allah. Orang yang menjadikan orang yang menjadikan Allah, ada pula orang yang menjadikan orang yang menjadikan Allah. Orang yang menjadikan orang yang menjadikan Allah. Tak tahu sampai ke bila tu. Tak tahu. Tak jumpa sampai ke bila dah. Tuhannya tak ada. Kalau gitunya alam ini menunjukkan mesti ada Allah. Habis. Hak lepas gitu fardu ain lepas dah. Kemudian kita nak masuk ngaji hak tidak fardu ain. Tu. Dia kata lagi tak, dia kata fal wujudu amrun i'tibariyun ya'tabiruhul mu'tabiru fi dhihnihi ayuqaddiruhu fihi naziruhu. Nah, bermula ada tu sendiri ialah perkara yang dikira-kira pada akal jua. Nah, amrun i'tibariyun mana perkara hak diiktibar dengan akal saja. Ada tu sendiri. Hakikat ada. Ni bukan fardu ain ni. Nama kata payah mengaji surat 20. Pelak pening. Nak bahas gapo tahu dak tu ni. Hak ni bukan fardu ain. Ada tu pula dibahaskan oleh ulama, khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada tu sendiri tu hakikatnya apa? Adakah ada tu ada? Ataupun ada tu tiada? Atau ada tu duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada? Mengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ada tu sendiri bukan sifat tapi zat. Itu. Ada tu sendiri bukan sifat tapi kena ke zat. Sebab kita kata Allah ada, merujuk ke apa ke Allah ada tu? Merujuk kepada zat Allah Ta'ala tu. Betul tak? Gini ya, buat misal dengan kita hak baru. Tak payah Allah Ta'ala payah, tak boleh nak bayang apa letak dak ni. Kata tu email ada. Tu email ada dah. Tu email ada. Kita kata tu email ada tu merujuk ke gapo? Diri tu email ke, piuh tu email ke, hidung tu email ke, dagu tu email ke, bahu dia dah, tubuh dia dah, zat dia dah. Bila sebut kata ada tu email, kena kepada zat tu email tu sendiri, tubuh tu email tu sendiri. Gitu. Tu jadi ada tu bukan benda hak lain daripada tubuh tu email. Kena ke diri tu email tu sendiri. Maka kerana tu ada tu bukan sifat tapi zat. Kena ke zat tu email tu sendiri, tubuh tu email tu sendiri. Itu kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Wujud-wujud tu ainul mawjud la zaid ala zat. Ada tu ialah diri zat yang ada tu sendiri, bukan benda yang asing yang suku sakat daripada zat. Itu nak payah tu. Jadi ada tu kena ke tubuh kita dah. Kau bila sebut kata ada tu email tu di mana ada tu email ada? Di dahi dia ke? Ada gitu. Tak. Bila sebut kata ada tu email, tubuh tu email tu dah merujuk kepada tubuh tu email. Jadi ada tu benda hak lain daripada tu email ke? Okey. Kena ke tubuh tu email, kena ke zat tu email. Jadi ada tu bukan sifat tapi zat tu email tu dah. Itu. Jadi kalau kira-kiranya Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri, wujud-wujud bukan sifat, wujud-wujud ainuz zat. La zaid ala zat. Bukan hak asing daripada zat. Tapi anak-anak murid Imam Abu Hasan Asy'ari ya halusi lagi. Walau kita kata ada tu merujuk kepada zat, merujuk kepada tubuh seorang kalau makhluk lah. Kalau Allah Ta'ala ada tu merujuk kepada zat Allah Ta'ala. Al-wujud ainuz zat, la zaid ala zat. Ada tu kena ke zat, bukan hak asing daripada zat, bukan. Walaupun begitu, ada tu sendiri tidak boleh difaham dengan diri ada. Nampak tak? Ada tu, wujud tu, kita tak boleh nak faham di diri wujud, di diri ada. Melainkan kena faham di benda lain.
Lagu mana contoh? Kalau kita pergi ke Daruncit, bolehkah kita minta kita kata Tok, saya nak beli ada satu. Beli ada. Bukan lada. Bukan lada kata ni. Ada. Saya nak beli ada satu boleh? Orang ke Daruncit boleh faham tak? Ada apa? Beli saya nak beli ada. Ada ke apa? Ada lada. Ada gula. Ada beras. Ada ke apa awak nak beli ni? Tak, saya nak beli ada. Diri ada tu. Gila dah lah. Tok ke Daruncit pun gila kata gila apa beli ada pula ni. Boleh faham di diri ada? Tak boleh. Maka tiap-tiap benda hak kita tak boleh faham di diri dia, maka termasuk dalam kategori sifat. Tu apa? Kena faham benda tu di benda lain. Gula ada ke tak? Kayak kita tanya ada beras tak? Nah, ada garam ada tak? Ada tak? Garam ada ke tidak? Ada. Itu maksudnya. Ada ke tidak ada? Jadi ada tu kena faham di benda lain. Tak boleh nak faham di diri ada semata-mata. Maka tiap-tiap benda hak kita tak boleh nak faham di diri dia, nak reti dia, nak faham dia, kena faham di benda lain, maka dipanggil sifat. Maqama bil mausuf. Ma fuhima minal mausufi. Benda hak kita faham daripada mausuf. Mana benda lain. Itu dipanggil sifat juga. Jadi sebab tu dibilangkan wujud ni sifat juga. Walaupun Imam Abu Hasan Asy'ari kata wujud ni ainul zat, ainul mawjud, la zaid ala zat, bukan benda asing daripada zat. Tapi Asy'ariyah kata ada tu sendiri tak boleh nak faham di diri ada. Kena faham ada tu di benda lain. Bermakna ada tu ialah kena kepada sifat. Nah, kata ada ke tak? Ada ke apa? Ada ke tak? Ada ke apa? Ada ke tak? Duk main ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke apa? Boleh faham dia ada? Tak boleh. Jadi tiap-tiap benda tak boleh faham di diri ada tu orang panggil sifat. Ada ke tak tu imam malam ni? Baru boleh faham. Ada ke tak ustaz malam ni? Baru boleh faham. Ada ke tak main bola malam ni? Baru boleh faham. Jadi ada tu sendiri tak boleh faham di diri dia, melainkan kena faham di benda lain. Tiap-tiap benda hak kita nak reti dia kena reti di benda lain, itu dipanggil sifat. Itu nak cerita gitu ya. B. Kemudian khilaflah pula antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini dua mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dua mazhab ahli sunnah wal jamaah. Disebut dalam kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin, idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihi asy'ariyatu wal maturidiyah. Bila dikatakan satu puak tu ahli sunnah wal jamaah, maka yang dikehendakkan ialah puak asy'ariyah dan maturidiyah. Nikah saja dah ada lagi. Mana? Ada 4. Asy'ariyah, maturidiyah. Kemudian ahlul hadis, ahlul athariyah dipanggil. Yang ketiga. Kemudian yang keempatnya ialah sufiyah. Itu disebut dalam kitab Ittihaf Sadatil Muttaqin, syarah bagi Ihya Ulumuddin. Tetapi kenapa masyhurnya Asy'ariyah dan Maturidiyah? Karena dua kelompok inilah yang membincangkan dan membahaskan tentang ilmu akidah. Ahlul hadis dia tak bahas ada ilmu akidah ni. Dia pakai terima secara ijmali apa hak daripada hadis dan Quran, hadis-hadis mutawatir dan Al-Quran. Dia tak bahas macam kita ni wujud tu hakikatnya, kita tak bahas benda itu, tak bahas. Sufiyah pun tak bahas benda gitu. Dia tu duk bahas pasal zau, wijdan dan sebagainya. Jadi dua kelompok yang membahas-bahaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Bahas tu tujuannya apa? Nak tolak kelompok-kelompok yang sesat. Mana 72 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda tu kan? Sataftariku ummati ala 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina finnar. Jadi umatku berpecah 73 puak. Jadi 72 puak dibawa ke neraka. Maka Asy'ariyah Maturidiyah ni banyak mengarang kita membahas-bahaskan tentang 72 puak tadi. Nak jawab i'tirad, jawab syubhat, ibtali syubhat wa iqamatil hujjah. Maka sebab itulah mereka yang paling unggul bila dikatakan bab ahli sunnah wal jamaah dalam pegangan akidah i'tiqadiyah. Itu dah.
Jadi di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah ni pula berselisih pendapat tentang ada tu apa. Itu ni. Asy'ariyah dia kata ada tu dah dia sifat. Nah, benda hak kita kena dia di benda lain, baru boleh kenal, baru boleh faham. Kalau gitu ada tu ada ke tak? Jawabnya Asy'ariyah ada tu tidak ada. Diri ada tu tak ada. Lepas tu diri ada tu ke apa? Amrun i'tibariyah. Itu dah. Perkara yang dikira-kira sungguh pada akal sahaja. Gitu. Sungguh pada akal. Hakikat ada, diri ada tu tak ada. Hanya sungguh bagi akal kita. Macam tu imej. Kita kata tu imej ada ke tak? Ada. Ada tu imej tu ada ke tak? Kalau ada tu imej tu ada, di mana ada dia? Di hidungnya kah? Di dagu dia kah? Di dahi dia kah? Di mana ada tu imej tu? Tak ada. Kita celak putih mata tengok mana ada tu imej. Tak ada tu. Tapi kita faham tak tu imej tu ada? Faham. Bermakna ada tu hanya sungguh dalam akal kita saja. Bukan ada tu ialah satu perkara yang wujudi yang duk tepek dengan tu imej. Ni tu imej ni ada duk tepek gini semua. Okey? Nampak tak? Jadi kalau kita tanya tu imej ada ke tak? Ada. Ada tu imej ada ke tak? Tak ada. Tu jawab dia. Tu jawab kata tu mengikut mazhab Asy'ariyah. Itulah. Kata Maturidiyah ada tu bukan tak ada langsung. Kalau tak ada langsung zat tu jadi tak ada. Ni khilaf ni. Itu ni. Ada tu gapo? Ada tu ialah satu kelakuan, satu hal dia panggil. Satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada tu ada betul-betul dan tak turun tahap tak ada betul-betul. Menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat tak dikeranakan dengan satu kerana. Itu jawab Maturidiyah. Ada tu tak boleh nak kata tak ada langsung, tak boleh nak kata ada langsung, tak boleh. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Satu kelakuan al-halu sabitatul lizati madamati zatu ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ghairu mu'allalatin bi'illatin. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Itu lah. Peh kedok tahu ni. Ada tu satu kelakuan yang sabit bagi tu imej. Kalau kita kata ada tu imej. Ada tu ada ke tak? Jawab Maturidiyah, ada tu tak boleh nak kata ada, tak boleh nak kata tak ada. Satu kelakuan yang sabit bagi dia selama mana ada zat dia. Ada tu sendiri tidak dikeranakan dengan satu kerana. Itu nak keluar ke panggil jenis sifat maknawiyah. Maknawiyah ni sabit di dia kerana ada sifat ma'ani. Mana dikeranakan dengan satu kerana. Itu jadi pening habis dah kita. Jadi kalau tu imej, kalau ada tu imej tadi, orang tanya tu imej ada ke tak? Ada. Ada tu imej ada ke tak? Tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada. Sabit bagi zat tu imej selama mana ada zat tu imej tu ada, tak dikeranakan dengan satu kerana. Jawab lagu tu ialah cara Maturidiyah. Itu ni, Maturidiyah. Itu kita buat misal pada tu email tu. Baik, nak tanya soalan pada Allah Ta'ala pula rifat kita. Allah Ta'ala ada ke tak? Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Tak jawab tak ada, kapir lah. Lama tak ada tu apa? Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Kemudian soalan nak tanya seterusnya, ada Allah Ta'ala tu ada ke tak? Ada Allah Ta'ala tu ada ke tak? Tak berani nak jawab dah. Nak jawab hak mana boleh dua. Nak jawab hak Asy'ariyah boleh, nak jawab hak Maturidiyah boleh. Kalau jawab hak Asy'ariyah, Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Itu orang panggil usulul aqaid, tak ada khilaf tu. Kalau Allah Ta'ala ada ke tak? Tak ada. Tu kafir bukan Asy'ariyah tu. Allah Ta'ala ada ke tak? Ada. Maturidiyah pun jawab lagu tu ke? Bukan Syiah pun jawab lagu tu ke?
Mu'tazilah jawab gitu ke? Tak ada siapa dia kata Tuhan tak ada. Di kalangan firaqil Islamiyah semua kata Allah Taala tu ada, gitu Kemudian tanya soalan kedua, ada Allah tu ada ke tak? Hak ni bukan nak tanya zat Allah ada ke tak. Diri sifat ada tu ada ke tidak? Jawab cara Asy'ariyahnya tak ada. Dah. Allah Taala ada ke tak? Ada. Ada Allah ada ke tak? Tak ada. Kalau orang tak mengaji tu takut nak jawab tu dia tu. Jawab tak ada kan kafir. Tak ada lah apa? Ada tu bukan ada. Ada tu sungguh pada akal saja. Amrun i'tibariyah. Itu tu cara Asy'ariyah. Ada tu ni. Kalau Maturidiyah orang tanya Allah ada ke tak? Ada. Sama ya. Tak ada khilaf tu. Sama. Ada Allah ada ke tak? Tak naik siapa tahap ada, tak turun siapa tahap tak ada. Sabit bagi zat Allah Taala. Selama mana ada zatnya tak dikeranakan dengan satu kerana. Jawab ya panjang sikit. Itu kenapa? Karena di sisi Maturidiyah wujud-wujud tu ialah hal dia panggil. Halun nafsiyah. Adapun Asy'ariyah wujud-wujud ada-ada tu ialah umurun i'tibariyah. Beza tu. Dan tentang perbahasa jenis tu tidak ada beza di antara hak Allah Taala dengan hak kita makhluk. Tak ada beza dah. Tak ada beza tu. Jenis dia tu. Makna dia beza tak dia dah? Makna dia beza lama. Kalau gitu samalah ada kita ada tu. Dah. Jenis tu. Hakikat lain. Hakikat kita cara dah tak dia tu fardu ain lepas dah. Ada Allah hakikat maknanya wajibal wujud. Tak terima nak kata tak ada. Ada kita hakikat makna ada kita apa? Mungkinul wujud. Harus ada, harus tiada. Hak tu fardu ain lepas dah. Hak ni bukan bicara fardu ain ni. Hak ni bicara tentang ilmul kalam. Ghawamid fi ilmil kalam. Apa? Duk bahas ada tu menatang apa? Jenis gapo ada tu. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana? Di antara Asy'ariyah Maturidiyah dan di antara Asy'ariyah dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Gitu? Tuh. Jadi khilaf-khilaf benda-benda hak furu'ul aqaid ini sudah menjadi kebiasaan di dalam ahli sunnah wal jamaah. Dia bukan usulul aqaid. Itu perbahasan cabang-cabang saja. Bukan teras dalam akidah. Habis situ. Kemudian habislah sifat wujud. Fallahu mawjudun qadimun. Ini nak masuk sifat yang kedua pula. Qadimun. Qadimun tu isim fa'il daripada qaduma yaqdumu kidaman fahuwa qadimun. Qaduma yaqdumu kidaman. Kalau kita biasanya ambil masdar mana? Kidam, sifat qidam. Zat Allah Taala dipanggil zat yang qadim. Sifat-sifat Allah Taala yang ada di zat Allah Taala dipanggil sifat-sifat yang qadimah. Apa qadim? Tengok. Kidam atau qadim ni dia sebut lah ni, tengok kita tengok sikitlah. Dah sebagai tapi hak dia terjemah ni kurang tepat tu. Tengok muka surat 17 tu dia kata kidam. Dia buat bracket dalam kurungnya dahulu. Sudah. Dia buat mari dahulu siap. Tu. Kalau gitu hak ni tidak tepat ni. Dahulu tu bukan makna hak kita patut kena pegang. Bukan kidam dengan makna dahulu. Kalau kidam dengan makna dahulu, itu dengan makna kidam zamani. Kidam dengan makna lama masa. Atau kidam idafi. Dahulu dengan makna siapa dulu. Pak dengan anak, hak mana hak dulu. Itu. Ya kidam ni ada 3. Kidam ni ada 3. Pertama, Qidam zatiyun. Qidam zati. Qidam zati inilah hak kita nak i'tiqad pada Allah Taala. Yang kedua qidam zamani. Bukan zamani slang tu bukan. Ni. Zamani dengan makna lama, nisbah lama masa.
Rumah baru kan ni. Rumah sedia dah. Rumah sedia. Sedia tu kodeng kidang. Apa makna? Iaitu lama masa, rumah lama dah. Rumah apa saka tu orang mula. Tu ni. Sedia ke abang? Lapar nasi tengok tak ada nasi di rumah. Ada. Duk mana lah buyuk tu nanok sedia dah. Nanok sedia. Tu ni. Nanok sedia apa? Nak hak lama dah nanok bagi tak adil lagi. Itu orang panggil apa? Sedia dengan makna lama masa. Paling kurang nak dikatakan lama kalau dalam fiqh dikatakan setahun. Haul dia lamanya setahun. Itu orang panggil lama masa. Kemudian ada lagi kidam dengan makna sedia juga. Sedia tapi dengan makna idhafiyun. Kidam idhafi dia panggil. Apa? Nisbah buat banding, adu. Kita ambil pok, ambil anak. Buat banding. Pok dengan anak, mana sedia ada? Pok lah sedia pada anak. Itu makna apa? Sedia dengan makna dahulu pada anak. Tengok. Tiba-tiba dalam buku yang kita duk beli ni kata, kidam pak buat bracket, dahulu. Siap. Jadi kalau kita dulu pada Tuhan, kita dah Tuhan gitu. Allah Ta'ala patutlah dia boleh jadi Tuhan sebab dia dulu pada kita. Kalau kita dulu pada dia, kita dah Tuhan gitu. Penat aku tu. Azan dulu dah. Bunyi jel ni. Allahu Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم. Alhamdulillah. Baik. Jadi wak kurunge tu kidam, wak kurunge dahulu. Itu kurang tepat tu. Kurang tepat dah. Jadi kita kena beki. Apa kidam sini? Kidam sini bukan dengan makna yang dahulu. Kalau kidam yang makna dengan dahulu, itu orang panggil kidam idhafiyun. Kidam dengan makna nisbah wak banding. Anak dengan pak. Mana nisbah dahulu? Tak ke anak dulu baru pak. Dulu pak lah pada anak. Itu orang panggil kidam enggak? Tapi kidam idhafi. Kidam dengan makna lama masa atau kembali kepada sedia, itu dia panggil kidam zamani. Seperti Al-Quran sebut kan, wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Qadim tak tu? Nah, ada cerita pasal bulan ni kan. Nah, daripada anak bulan jadi bulan separuh, bulan sabit, bulan purnama, kemudian kembali kepada hak sedia. Nah, itu orang panggil qadim enggak? Hak sedia apa? Hak mula. Nah, hak dulu itu. Jadi makna apa kidam hak kita nak i'tikad pada Allah Taala? Kidam terjemah Melayu sedia. Makna yang kita nak i'tikadnya ialah adamul awwaliyati liwujudihi. Adamul awwaliyati liwujudihi. Tidak ada bangsa permulaan bagi adanya Allah. Itu. Tak ada orang panggil la awwala liwujudihi. Boleh tak? La bidayata liwujudihi. Tidak ada mula, tidak ada awal bagi ada. Sebab tu huwal awwalu tu dengan makna dia yang awal apa makna? Bukan dia yang mula-mula ada. Dia yang tidak ada awal bagi adanya. Gitu lah. Tu makna dia. Kalau kita terjemah huwal awwalu, dialah yang awal, wal akhiru, dialah yang akhir. Kalau baca Quran tu faham diterjemah gini ramai orang kafir. Nah, dia yang awal pun dalam kepala otak mari. Oh, Tuhan mula-mula ada. Tak ni. Kalau kita mula-mula ada, kita dah Tuhan silap. Dia dulu ada. Oh, silap catur oleh hanya gitu. Huwal akhiru, dia yang akhir. Oh, Tuhan pun akhir juga. Tuhan pun mati juga gitu. Tu salah tu kalau faham gitu. Huwal awwal wal akhiru. Apa? Dia yang awal, dia yang akhir tu terjemah. Makna apa? Dia yang tidak ada awal bagi adanya dan tidak ada akhir bagi adanya. La awwala li wujudihi, la akhira li wujudih. Itu maksud. Tidak ada tidak ada awal bagi ada nilah dipanggil kidam zatiyun. Kidam hak bahasa zati, kidam hak bahasa ngoti, kidam sungguh. Ini. Nah, tu. Jadi kalau kidam tadi tu kidam tak sungguh tu kata ni. Kidam zamani. Sedia juga, tapi sedia lama masa. Nah, kidam idhafi, sedia juga terjemah Melayu, tapi sedia dengan makna apa? Nisbah buat banding, hak mana dulu, hak mana kedia. Jadi bukan makna kidam tu dahulu. Kalau dahulu, pak dengan anak, mana lebih sedia? Sedia pak pada anak mana apa? Sedia pak pada anak. Dulu pak ada pada anak, tak ke anak dulu ada pada pak. Itu orang panggil sedia ke? Tapi sedia dengan makna dahulu tu orang panggil sedia dengan makna idhafi. Bukan sedia makna tu kita akan hendak pada Allah Taala. Allah Ta'ala kita nak i'tikad Allah Ta'ala tu qidam sedia dengan makna la awwala li wujudihi. Adamul awwaliyati li wujudih. Ketiadaan bangsa permulaan bagi adanya. Tak ada mula bagi ada. Itu lah. Cuba kita renung molek. Tadi kita bahas sifat wujud. Faham dah makna ni. Betul tak? Sifat ada tadi ke? Baru je meta. Tak ada panah punggung lagi. Saat ni kita bahas sifat wujud tadi ke? Makna tidak ada permulaan bagi ada tu sudah terkandung dalam makna wajibal wujud. Allah Ta'ala zat yang mesti ada. Apa makna zat mesti ada? Tak terima nak kata tak ada. Tak terima nak kata tak ada bila? Tak terima tak ada yang dahulu. Ada musabik.
Kalau gitu ada mula awaliyati liwujudih, aula awwala liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi adanya, ketiadaan bangsa permulaan bagi adanya. Ini sudah terkandung maknanya di dalam perbahasan sifat wujud. Ya, sudah terkandung. Tetapi kenapa ke ulama bila pula sifat kidam? Nah, ni persoalan. Tak boleh kalau kita kata, tak payahlah ustaz, sifat kidam bakok ni dua-dua ni memang kita bahas dah. Faham mana? Faham pada sifat wujud. Faham dengan secara automatik. Maka tak payahlah kita bila kidam bakok terus langkah lalu cepat sikit ngaji habis. Wujud mukhalafah qiyamu binafsih selalu. Kidam bakok tak payah. Sebab apa? Makna dua sifat ni telah difahami dalam sifat wujud. Boleh kalau gitu? Tak boleh. Tak boleh. Kita kata kat ulama kata tak payahlah tu guru duk aca kidam bakok kita faham nanuh telinga rasa dengar ni dak ni. Saat ni bahas dalam sifat wujud. Bahas pula makna dalam sifat wujud tu di dalam sifat kidam. Boleh kita kata gitu? Tak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini ulama ahli sunnah wal jamaah sangat mencermati di dalam ilmu pengajian akidah. Lianna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah ni bencana mara bahayanya sangat besar. Nah, kalau tidak fasik mubtadi' kufur wal iyadu billah. Nah itu. Maka kerana tu ulama ahli sunnah wal jamaah tidak tidak mengiktifak, tidak memadakan kita orang-orang awam ni mengaji ilmu akidah dengan secara automatik, lazim, tak boleh. Mesti dengan secara sebutis-butis, tes-tes, butis-butis. Walaupun kita sudah mengerti makna kidam di dalam sifat wujud, tetap diulang lagi makna wujud di dalam perbahasan sifat kidam. Nah tu. Walau nanah telinga kita pun nanah lagi kita kena pergi kak. Kena ngaji kak. Kena i'tikad tak? Kerana ulama ni lebih daripada pramugari hak kita naik flight tu. Itu. Kita naik flight ke? Contoh kita naik flight. Nak Subah pagi tadi nak pergi Kota Baru. Naik pagi tadi, pramugari tu ya ajar tak cara kita nak pakai apa tu? Seat belt ke apa dia ni? Ya ajar tak? Ajar. Kita ambil flight pagi balik petang. Pergi pagi. Ada meeting kita kata, contohlah ni. Naik pagi duk ajar kita. Tuan-tuan, ini tali pengikat ke pinggang anda. Masuk gini, buka lagu ni, ketak lagu ni. Kita pun tengok. Oh, lagu tu. Okey. Pandailah kita. Siapa Kota Baru pergi buat kerja meeting apa sudah habis, naik flight pula nak klik Kuala Lumpur. Naik ajar pula kita. Betul tak? Ajar pula. Boleh kita kata, pramugari bobo tadi pagi tadi aku mengajar dah. Tidak kok. Macam aku bodoh sangat. Boleh kita kata begitu? Tak boleh. Kenapa? Tugas pramugari itu mengajarkan kita cara-cara keselamatan di dalam kapal terbang, dalam flight, dalam pesawat. Maka kita mau tak mau kena dengar juga. Nah, kalau kita reti dah, anggaplah sebagai tazkirah. Ni, peringatan bersama. Kalau kita tak reti lagi, sebagai pengajian bagi kita. Kalau gitu ulama tak akan nak kalah dengan pramugari flight tu. Pramugari flight tu ya saya kau nyawa kita ni takut terlepas kau gapo. Nah, you duk ajar kita gitu gini. Tiap-tiap kali naik, tiap-tiap kali turun, naik pula tu. Ajar semua. Apa lek. Macamlah kita bodoh sangat. Ada tu ni. Tugas dia. Pas tak okey ulama kalah dengan pramugari. Nak selamat akidah umat ni lebih lagi selamat daripada tubuh badan manusia tu. Nah. Betul tak? Akidah nombor satu sekali. Kalau kita mati malam ni dah tanya bab akidah dalam kubur dalam alam barzakh kita. Nah, bab semaya puasa roha tu nanti tiup sangka kala yang kedua, tubuh ke duk saat selalu kena halau paling pada masyar. Nak palu dulu pada masyar. Beripu daripada masyar bukan duk bilik, duk hisap selalu. Tuhan jemur sejak pula. Seksa pula pada masyar. Siapalah mahkamah Allah Ta'ala dibuka kerana syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah wak kira amalan semaya, puasa roha, haji zakat, muamalat kita. Nah. Tapi akidah tak nanti tunggu seksa. Malam ni mati, malam ni selalu dah. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu bu'itsa fikum. Nah, allazi bu'itsa fikum. Habis dia tanya selalu dah kubur.
Maka sebab tu ulama kita sangat mencermati dalam akidah, walaupun makna kidam tu telah kita faham di dalam perbahasan sifat wujud, tapi tetap diulang bahas di dalam sifat kidam. Ada? Apa makna kidam? Kidam zati, sedia zati dengan makna apa? La awwala liwujudihi, la bidayata liwujudihi, la adamul awwaliyati liwujudihi. Tidak ada permulaan bagi ada, ketiadaan bangsa permulaan bagi adanya Allah Ta'ala. Maka makna ni telah pun kita iktikad dah dalam sifat wujud, tetapi ulama tetap mengulanginya supaya kita benar-benar jelas, yakin, cerak, jazam, putuh pegangan kita bahawasanya Allah Ta'ala tu zat yang qadim. Apa? Zat yang tidak ada permulaan bagi ada. Kalau dia ada permulaan bagi ada, berarti dia ada yang mengadakan dia. Ini dalil. Nah, lawan bagi qadim iaitu hudus, hadis. Dalam ni pada sebut tu, kebalikannya adalah hudus. Hudus tu makna baharu. Mana apa baharu? Ada permulaan bagi ada. Ada dia ada yang mengada. Ada dia ada yang mencipta. Itu dia panggil baharu. Sebab tu kita sebut tadi, baharu dalam istilah ilmu usuluddin bukan baru lawan bagi buruk, tapi benda buruk pun baru. Sebab apa? Ada permulaan bagi ada. Itu. Jadi Allah Ta'ala mesti sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi ada, tentu tidak dia baharu. Dengan makna tentu tidak ada Allah, ada permulaan bagi ada. Dalilnya mana? Ni dalil. Alam ini. Alam ni juga. Kenapa alam ni? Baharu alam ni menunjuk kata mesti Allah Ta'ala tu qadir. Kalau dia baharu, kalau dia tidak bersifat dengan kidam, tentu dia baharu. Gitu Karena la wasitata bainahuma, tidak ada benda hadut tengah di antara keduanya. Kalau tidak qadir dia baharu, kalau tidak baharu dia qadir. Dua tu. Sebab itulah falsafah dikafirkan mereka. Kenapa? Kerana mereka mengiktikadkan alam ni qadim. Alam ni tidak ada yang mengada, jadi sendiri. Bila Allah Ta'ala tu qadim, alam ni qadim juga, sama dengan Allah Ta'ala. Bisalasatin kafaral falasifatul ida idh ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dikafirkan falasifah kerana mereka tu ingkar tiga perkara. Mana tiga perkara? Ilmun bijuz'iyyin, ilmu Allah Ta'ala dengan secara halusi. Mereka kata ilmu Allah Ta'ala tahu dengan secara umum, kulli saja. Nah, wahudusu awalimi, baharu alam. Falsafah kata tak, bikidamil alam. Alam ni qadim, sedia, tidak ada mula bagi ada. Karena Allah tak ada mula bagi ada, alam itu tak ada mula bagi ada. Itu falasifah. Jangan tukar tu. Nah, kita Allah Ta'ala aja qadim, lain pada Allah semua baharu. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak qadim, pasti dia baharu. Kalau dia baharu, bermakna ada yang membaharui dia, ada yang mengadakan dia. Siapa yang mengadakan dia? Zaid. Kita kata contoh ni, walallah, Zaid yang menciptakan Allah Ta'ala. Nah, bermakna Zaid pun baharu juga, sebab sama pada dakwah Tuhan. Allah mengaku Tuhan, Zaid pun mengaku Tuhan. Sama pada dakwah, Allah mengaku Tuhan pun diadakan oleh Zaid. Zaid yang mengaku dia Tuhan pun mesti ada yang mengadakan Zaid. Siapa yang mengadakan Zaid? Allah Ta'ala pula. Contohnya, Allah buat Zaid, Zaid buat Allah. Boleh terima dalam kepala otak kita? Nah, kalau siapa boleh terima, cik gila. Dah, kalau buat tahu, saya boleh terima, tak ada masalah benda ni, beres belaka. Cik dah dia gila. Allah dijadikan oleh Zaid, Zaid dijadikan oleh Allah. Siapa otak boleh terima? Tak ada siapa dia boleh terima tu. Sebab apa? Bila sebut kata Zaid menjadikan Allah, bermakna Zaid ada dulu, Allah ada kemudian. Tiba-tiba Zaid, siapa yang mengadakan dia? Siapa yang menciptakan Zaid? Allah yang mengadakan Zaid. Bermakna Allah ada dulu, Zaid ada kemudian. Siapa ada dulu, siapa ada kemudian ni? Dua-dua ada dulu, dua-dua ada kemudian, gitu ke? Boleh terima? Tak boleh terima. Apa otak tu orang panggil apa? Beripun dua perkara berlawanan. Ini dia panggil daur. Daur ni berkeliling, mutalegak, gimari dia panggil. Tu panggil daur. Contoh seperti ada orang duk buah kehebatan masing-masing kedai kopi. Aku boleh buat perutuh bukit dengan tenung gitu, bukit utuh. Hak ni pula boleh buat tobik api kot tangan.
Mari satu hamba Allah Ta'ala yang kata, Fofok mu tak hebat belaka gini ni. Tak boleh lawan aku belaka, kata. Aku paling hebat sekali dalam ramai-ramai hok duk cerita kehebatan masing-masing begini-begini. Tanya, gapo kehebatanmu? Kehebatan aku, ya kata, ketika mana ibu aku nak melahirkan aku jadi tok bidai yang menyambutnya. Agak-agak boleh percaya. Kalau kata Masya Allah, mu hebat sungguh. Hok kata lagu tu susah mau gila dengan orang cakap dia. Kalau orang cerdik mesti yang mikir, pelik cerita dia ni. Ketika mana mak aku nak melahirkan aku, kecil tak dia? Kecil. Duk mana dia? Duk dalam perut mak dia, nak melahirkan dia. Halu, kecil. Aku jadi tok bidai menyambut, besar tak? Besar dah. Duk luar perut pula dah. Beripung dua perkara berlawanan ni pada satu masa mana? Kecil ratik, besar ratik. Duduk dalam perut ratik, duduk luar perut ratik. Boleh terima dengan akal kita? Tak boleh terima. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan tak boleh beripung sekali. Maka kita orang cerdik ni kan, agak-agak nak pelawak boh nampak tak ada air dah ni. Itu kenapa? Tak boleh terima dengan akal kita. Gitu. Sama juga tadi. Allah Ta'ala dijadikan oleh Zaid. Zaid dijadikan oleh Allah Ta'ala. Boleh terima apa letak kita? Tak boleh. Kenapa? Bila sebut kata Allah dijadikan oleh Zaid, bermakna Zaid ada dulu, Allah ada kemudian. Zaid dijadikan oleh Allah, Allah ada dulu, Zaid ada kemudian. Siapa ada dulu, siapa ada kemudian ni? Itu kalau daur. Kalau tasasu panjang lagi. Dok yang kata Allah dijadikan oleh Zaid. Zaid dijadikan oleh Khalid. Khalid dijadikan oleh Somad dijadikan oleh apa? Omar dijadikan oleh Bakar. Bakar dijadikan oleh Sa'id. Sa'id dijadikan oleh Wa'yah ada eting. Habis. Wa'yah kulit mana ya gomo habis nama dia eting ni. Tak tahu siapa bila tak tahu nama. Siapa mana tak ada usuk. Tak ada kesudahan. Itu dipanggil tasalsul. Jadi kita berhenti dulu. Nak sambung bab tasalsul ni panjang. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Artinya nanti kita masih lagi dalam perbahasan sifat qidam. Tanda situ dah. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat qidam, iaitu tasalsul. Tadi daur, ni tasalsul pula. Apa? Bersalasilah, tidak ada kesudahannya. Itu dia panggil tasalsul. Apa mustahil tasalsul? Nanti kita sambung semula pula, insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.